Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu an dan semangkuk susu. Diriwayatkan oleh Bukhari. Abu Hurairah berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, perutku sudah penuh." Sobat, sahabat Abu Hurairah mengisahkan sekelumit dari kisah perjalanan hidupnya bersama Nabi Muhammad. Ia berkata, "Demi Allah yang tidak ada sekutu baginya. Terkadang aku tidur di atas tanah dengan perut lapar, dan terkadang aku ikatkan sebuah batu di perutku untuk menahan lapar." Begitu ia mengawali kisahnya. Kemudian Abu Hurairah menuturkan semua kisahnya yang mengharukan. "Pada suatu hari, aku sedang duduk di jalan yang biasa dilewati orang, kemudian Nabi Muhammad lewat dan tersenyum ketika melihatku, seolah beliau tahu tentang apa yang sedang menimpa diriku. Lalu beliau berkata, 'Wahai Abu Hir, mari ikut aku.' Maka aku pun mengikuti beliau. Lalu beliau memasuki rumahnya dan aku pun meminta izin masuk. Beliau pun mengizinkan aku. Ketika beliau masuk, ternyata di situ ada semangkuk susu. Beliau lantas bertanya kepada istrinya, 'Dari mana asal susu ini?' Istrinya menjawab, 'Dari si fulan atau si fulanah, ia menghadiahkan susu ini untukmu.' Beliau berkata, 'Wahai Abu Hir, temuilah para ahli suffah dan ajaklah mereka kemari.' Ahli suffah adalah tamu-tamu Islam yang tidak mempunyai keluarga, harta, dan saudara. Apabila Nabi mendapatkan sodakoh, maka beliau mengirimkannya untuk mereka dan beliau tidak mengambilnya sedikit pun, karena beliau tidak boleh makan dari sodakoh. Jika beliau mendapatkan hadiah, beliau mengirimkannya untuk mereka dan beliau ikut makan bersama mereka, karena beliau diperbolehkan makan dari hadiah. Ketika Nabi Muhammad SAW menyuruhku memanggil ahli suffah, aku merasa tidak enak hati. Dalam hati aku berkata, mengapa susu itu diberikan kepada ahli suffah? Padahal aku lebih pantas untuk minum susu itu agar kekuatanku pulih kembali. Apabila mereka datang, beliau pasti menyuruhku untuk memberikan susu tersebut kepada mereka. Aku pasti tidak mendapatkan bagian. Namun taat kepada Allah dan Rasul-Nya wajib didahulukan. Namun aku tetap mematuhi perintah beliau dan aku pun mendatangi dan mengajak mereka. Ketika datang dan meminta izin, beliau pun mengizinkan mereka masuk dan duduk. Nabi Muhammad SAW memanggil, 'Abu Hir,' aku menyaut, 'Ya Nabi Muhammad.' Beliau berkata, 'Ambillah mangkok susu itu dan berikan kepada mereka.' Aku pun mengambil mangkok itu dan memberikannya kepada orang pertama. Maka ia minum sampai lega. Lalu mangkok itu diberikan kepadaku lagi dan aku berikan kepada orang kedua. Maka ia pun meminumnya sampai terasa lega. Lalu mangkok itu diberikan kepadaku lagi dan aku berikan kepada orang ketiga. Begitu selanjutnya sampai kepada orang yang terakhir, hingga kemudian sampai pada giliran Nabi Muhammad. Anehnya, walau semua ahli suffah semua sudah meminum susu, namun susu di dalam mangkok itu belum habis. Beliau pun mengambil mangkok itu dan memandangiku sambil tersenyum. 'Wahai Abu Hir,' aku menjawab, 'Iya wahai Nabi Muhammad.' Beliau berkata, 'Tinggal aku dan kamu yang belum minum.' Aku menjawab, 'Benar wahai Nabi Muhammad.' Beliau berkata, 'Duduklah dan minumlah.' Aku pun duduk dan minum. Beliau berkata lagi, 'Minum lagi.' Beliau mengulangnya sampai aku berkata, 'Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, perutku sudah penuh.' Beliau berkata, 'Berilah mangkok itu padaku.' Aku memberikannya mangkok itu. Setelah itu beliau memuji Allah sambil membaca basmalah lalu meminum sisanya. Sobat, kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Abu Hurairah radhiyallahu an merupakan sahabat yang fakir lagi miskin sehingga sering tertimpa kelaparan. Tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Keduanya, besarnya kasih sayang dan perhatian Nabi Muhammad terhadap para sahabatnya. Juga keberkahan yang Allah berikan kepada air susu melalui Nabi Muhammad. Hal lain yang kita bisa petik juga adalah memberi sedekah tidaklah akan menghabiskan harta. Tidak ada peristiwa yang mana orang menjadi miskin karena bersedekah.
Malah sebaliknya, harta kita akan terjaga, bahkan bertambah dengan seringnya kita bersedekah. Semoga riwayat ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.